Hai semua, selamat kembali. Tahukah anda bagaimanakah bank-bank pusat akan membuat pelarasan kadar faedah mereka dan bagaimanakah negara-negara ekonomi terkemuka dunia bertindak balas terhadap pelarasan ini? Jawapan kepada kedua-dua soalan utama ini berkemungkinan akan mempengaruhi pasaran saham dan mata wang. Pasaran pada hari ini sedang cuba mencari petunjuk paling penting dalam keluaran statistik terkini. Laporan semalam dari Amerika Syarikat menunjukkan penurunan 0.1% dalam harga pengguna pada asas tahunan. Pada masa yang sama, inflasi AS meningkat sebanyak 0.1% pada asas bulanan dari bulan Oktober. SPI teras turut menambah jumlah yang sama pada bulan November. Akibatnya, paras harga pengguna berada pada 3.1% dan harga teras lebih tinggi pada 4%. Kedua-dua bacaan masih tidak selari dengan sasaran 2% Fed. Ditambah dengan situasi pasaran buruh Amerika Syarikat yang semakin meningkat dan gaji yang lebih tinggi, keputusan Fed menjadi lebih sukar untuk dibuat. Adalah menarik untuk melihat keputusan yang bakal diambil Fed hari ini. Majoriti pasaran 98% yakin bahawa pihak pengawasannya akan mengekalkan kadar yang stabil. Sekurang-kurangnya, inilah sentimen yang ditunjukkan oleh alat FedWatch semasa sesi Asia hari ini. Oleh itu, tumpuan harus diberikan kepada ulasan Jerome Powell dan ringkasan unjuran ekonomi. Memandangkan inflasi AS kekal degil, mereka yang memihak kepada pemotongan kadar agresif mungkin akan kecewa. Hasil perbendaharaan AS dan kadar pertukaran dolar mungkin menerima satu lagi rangsangan pertumbuhan. Itulah sebabnya laporan bercampur-campur semalam mengenai inflasi membantu mata wang AS meningkat melebihi paras 104. Hari ini harga dolar AS berbanding 6 rakan mata wang utama yang lain membuat penyatuan dalam julat di antara 103.8 sehingga 103.9. Kemungkinan besar kenaikan harga akan terus menyokong pertumbuhan dolar sehingga keluaran statement dari Bank Pusat AS petang ini. Dalam senario ini, kadarnya mungkin akan bergerak ke arah tahap rintangan 104.2 dan 104.5. Tahap sokongan teknikal adalah pada paras 103.3. Pasangan dolar yen terpaksa menukar trajektorinya berikutan kekuatan dolar AS pada malam Selasa dan awal dagangan Rabu. Akibatnya, pasangan mata wang itu bukan sahaja terpaksa berundur dari tahap utama 145 tetapi juga menghampiri paras 146. Mengambil kira fakta bahawa seiring dengan lonjakan hasil perbendaharaan AS, yen yang sensitif terhadap perubahan tersebut semakin lemah. Walau bagaimanapun, dari sudut teknikal, pasangan mata wang ini masih mengekalkan momentum menurun. Didagangkan di bawah paras tertinggi pertengahan bulan November pada paras 152. Semasa sesi Asia, hari Rabu, yen berlega-lega di antara paras 145.1 dan 146.1. Jika penjualan yen berterusan, pasangan dolar yen mungkin menembusi paras 146 dan menguji tahap rintangan pada 146.5. Paras sokongan teknikal adalah pada 144.9 yen. Mata wang antipodian berundur dalam dagangan Asia di bawah tekanan penurunan harga. Aussie berada di bawah tekanan daripada beberapa faktor negatif pada awal hari Rabu. Sebagai aset berisiko, Aussie jatuh apabila dolar meningkat. Sebagai mata wang komoditi, Aussie kehilangan tempat apabila harga minyak merosot ke paras terendah sejak Jun. Selain itu, rakan sejawatnya di Asia, Yuan China, juga lemah berikutan persidangan 2 hari di Beijing. Ia berikutan penggunaan sasaran ekonomi untuk tahun 2024. Negara itu mensasarkan untuk meningkatkan permintaan domestik dan asing. Bagaimanapun, keputusan ini masih hanya di atas kertas. Sementara itu, agenda lain mesyuarat tidak dapat merangsang pasaran.
Akibatnya mata wang Australia bergerak ke julat di antara 0.6542 sehingga 0.6569 pada awal hari Rabu. Aussie juga mungkin menguji tahap sokongan teknikal di antara 0.6522 dan 0.6461. Walau bagaimanapun, pasangan mata wang Aussie dolar tidak mungkin mencapai tahap tertinggi semalam pada 0.66 tidak lama lagi. Semalam, penurunan dolar New Zealand telah berlaku dalam dua peringkat. Penurunan pertama berkaitan dengan keluaran data CPI DAS dan yang kedua adalah reaksi terhadap keluaran-keluaran berita di negara itu. Hari ini, kerajaan New Zealand meluluskan undang-undang yang memerlukan Reserve Bank of New Zealand menumpukan dasarnya semata-mata pada kestabilan harga. Sebelum ini, Bank Pusat mempunyai dua mandat termasuklah memantau pasaran buruh. Dengan unjuran inflasi yang telah jatuh pada suku keempat, pengawasan di New Zealand mempunyai alasan untuk menolak menaikkan lagi kadar faedah. Itulah sebabnya dolar Kiwi jatuh di bawah paras 0.61 pagi ini. Pasangan Kiwi dolar terus menguji paras terendah 2 minggu didagangkan antara 0.6086 sehingga 0.6141. Jika dolar meningkat malam ini, Kiwi mungkin turun untuk menyokong paras 0.6066 atau lebih rendah. Sekian sahaja buat masa ini. Nantikan lebih banyak kemas kini dari Instaforex TV. Kami menghargai maklum balas anda. Sila tinggalkan soalan dan komen anda di bawah. Terima kasih dan jumpa lagi.